Okay, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah. Hadatsana Ahmad bin Mani' wa Ya'qub bin Ibrahim. Hadatsana Ahmad az-Zubairi. Hadatsana Isa bin Tahman. Qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'alaini jardawaini. Okay. Anas bin Malik mengeluarkan dua kasut yang tidak berbulu. Dua kasut yang tidak berbulu. Maksudnya ada para sahabat yang simpan bahan-bahan, maknanya bukan bahan lah, barang-barang Nabi. Okay. Antaranya Anas dia simpan sepatu. Yang tu saya sebutnya ada ada yang kita meriwayatkan hadis. Okay. Kita ada yang meriwayatkan hadis, ada yang tunjuk bahan. Mana satu kita boleh percaya. Contoh, kita nak contoh lah kan, bukan masalah isu masalah percaya. Adakah dengan tunjuk bahan dikira sahih? Okay. Kalau tunjuk bahan ni dia macam bahan-bahan artifak, arkeologi, bahan-bahan sejarah lah. Jadi kasut ni pun kira barang-barang sejarah. Antara benda yang kiranya barang sejarah yang tiada dalam hadis, dia sebut dalam hadis ada sikit je, dia tak sebut panjang. Antaranya adalah Sahifah Madinah, Perlembagaan Madinah tu. Perlembagaan Madinah disebut dalam hadis sikit je. Dia sebut ada, tapi kandungan dia tak cerita panjang. Kandungannya kita boleh tengok dalam Sirah Ibn Hisham. Masalahnya golongan geng-geng daripada Wahabi ni dia tolak Sirah Ibn Hisham. Katanya tak sahih, okay? Itu pun boleh jadi perbahasan. Sebab dia katakan Sirah Ibn Hisham tu yang riwayatkannya, tak ingat saya apa nama. Dia Tok Guru pada Ibn Hisham tu ditolak oleh Imam Malik. Okay, ditolak pada Imam Malik. Jadi kalau ditolak oleh seorang imam lain terima, jadi kita boleh bahas. Kita tak boleh terikut sangat kepada Imam Malik saja. Okay, tak boleh terikut sangat. Saya ingat lagi ada tesis PhD saya punya Syekh lah, Marwan di Mesir sana. Dia buat kajian tentang riwayat daripada Ibn Hisham boleh diterima tidak. Itu antaranya lah artifak, artifak. Jadi kalau kasut ditunjukkan tu boleh dipercayai lah. Itu mengenai hadis, mengenai artifak, barang-barang. Dan satu lagi isunya bahan, isunya bukannya riwayat hadis tetapi riwayat mana-mana ataupun dia katakan kill call ataupun rumors ataupun kata-kata orang-orang kebanyakan. Kita pun tak tahu kat mana. Itu daripada fakta-fakta sejarah. Kalau kita tanya sejarah, contohnya sejarah Kuala Lumpur, kita tanya orang-orang tua dulu. Orang tua tu siapa? Itu isunya kan. Jadi isunya. Jadi kalau kirakan golongan Wahabi, dia tak terima, dia terima hadis je. Jadi kalau dia terima hadis ni, dia tak terima banyak sumber ilmu tu sendiri. Antaranya sumber ilmu tu barang intifak, tapi itu isunya dia bukannya hujah. Itulah isunya, hujah ataupun tidak. Kalau kita jumpa ini baju Nabi, apa hujahnya itu adalah betul-betul baju Nabi? Mungkin baju orang lain. Kan? Contohnya ada baju komis boleh ada yang ditunjukkan komis Nabi Muhammad SAW. Kita boleh tengok dalam okay, kita boleh tengok kat internet lah. Kita boleh scroll lah, kalau scroll mana kita boleh browse, kita boleh cari. Okay, baju Nabi yang pernah dipertontonkan. Ada yang dipertontonkan rambut, betul ke rambut dia ke rambut orang lain, tu isunya kan. Okay, akhraja ilaina Anas bin Malik na'lain, dua kasut. Okay, Anas bin Malik ni simpan. Anas bin Malik kita bagi tahu dah dia siapa. Dia tu adalah khadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadam maksudnya dia ketika umur 7 tahun pun dia dah berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Sesampai Nabi ke Madinah tu dia dah berkhidmat. Ummu Sulaim kiranya serahkan Anas, anak dia Anas bin Malik ni kepada Nabi untuk dia belajar. Jardawaini yang tidak berbulu, dua kasut yang tidak berbulu, lahuma qibalan, ada dua tali. Jadi macam mana diikat tali kita dah sebut ikat yang dua tempat, katanya begini, katanya gini je. Okay, tapi yang saya belajar daripada guru saya gini. Kaki lah, bukan tangan. Saya tunjuk, takkan saya nak tunjuk kaki saya kat sini angkat.
قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Katalah Sabit tu, Sabit anak murid kepada Anas, daripada Anas, dua-dua ni merupakan kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan ke kasut ni. Maknanya selepas tu pun anak murid dia boleh tunjuk ni kasutnya, kasut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang tu lah dikatakan ada yang mengaku bahawa itu adalah kasut Nabi. Tapi itu pun kita boleh bahas okey, antaranya yang kita boleh bahas, yang ni yang betul-betul saya mencurigakan tapak kaki Nabi di Mesir. Okay, di Masjid Badawi ke sana. Dia mengaku itu tapak kaki Nabi. Sejarah Nabi tak pernah jejak di Mesir tu. Tapi itulah katakan hanya dakwaan semata-mata, tak sahih pun. Okey, siap diorang istilam lagi tapak kaki Nabi dan diorang tawaf dekat kubur sana. Yang tu saya tak berapa seronok lah pergi situ, tapi saya menampak dengan mata kepala saya bagaimanakah manusia boleh disesatkan atas dasar dakwaan-dakwaan. Jadi nak tak nak kita perlulah kiranya belajar ilmu ni berdasarkan pada sanad lah. Kita pastikan yang sahih tu. Pastikan yang sahih. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال سنا معلك سنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر. Ubaid tu berkata kepada Ibnu Umar, ra'aituka, saya melihat kamu wahai Ibnu Umar. Kenapa Ibnu Umar? Talbasun ni'al al-sabatiyah, dia memakai kasut yang kiranya yang dibuangkan bulunya, dia panggil jadi samak lah. Okay, yang di situ dipanggil di situ kan. Qala, katanya, kenapa ditanya Ibnu Umar? Ibnu Umar ni, saya dah sebut dah, dia anak pada Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah Umar ni antara orang yang sangat-sangat ikut cara Nabi. Dari segi jalan dia, segi tapak kakinya, Nabi berjalan kat belakang tu, dia duk ikut tapak-tapak gitu. Itu style dia. Jadi dia sangat ikut-ikut Jadi dia pakai kasut macam tu. Berkata Ibnu Umar apabila ditanya oleh Ubaid bin Juraij, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al, memakai kasut allati laisa fiha sya'run, yang tidak berbulu, kasut yang tidak berbulu. Yatawaddau fiha, dia kiranya berwuduk dengannya, maksudnya tak cabut, tak cabut lah, maknanya tak cabut kasut. Okey, dengan seli kasut tu lah dia basuhkan, ambil wuduk. Fa ana uhibbu an albasaha, dan aku ni pun hendak suka sangatlah memakainya. Okey, jadi sepatu jenis apa ni? Sepatu yang boleh kering. Kalau kita pakai sepatu yang pergi kerja tu, kena air cepat rosak lah kan. Okay? Jadi dia pakai ni'al ke sepatu jenis macam tu lah, maknanya ada dua tali itulah. Haddatsana Ishaq bin Mansur sana Abdul Razzaq an Ma'mar an ibni Abi Zi'b an Salihin maula Tau'amati an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, Abi Hurairah ni yang kita tahu dia ni banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia berhijrah, maknanya dia masuk berhijrah ke Madinah tu, dia masuk Islam lah sekali dengan berhijrah sana ketika 7 Hijrah, tahun 7 Hijrah, iaitu hari perang Khaybar baru sampai. Tapi maksudnya kalau 7 Hijrah, Nabi meninggal dekat 10 Hijrah, 11 macam tu, 10 Jadi 3 tahun je lah Abi Hurairah bersama Nabi. Tapi hadisnya kenapa banyak? Jadi hadis ni kenapa banyak? Sebabnya Abi Hurairah ni kita dah cerita dia ni selalu menempel dengan Nabi. Nak makan pun cari Nabi. Dia nak makan pun cari Nabi.
Jadi Abi Hurairah ni banyak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun banyak masa untuk mengajar, banyak masa untuk mengajar. Dia pun tak terlibat dengan perang antara Ali dan Muawiyah tu tak terlibat. Pada zaman Omar pun dia letak jawatan, dia terasa hati sebabnya harta dia kena check, ada unit integrity lah maksud tu. Cek harta Abi Hurairah terasa, dia kata dah aku tak nak lah nanti kan maruah aku tercela, macam tu lah. An Abi Hurairah qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan, katanya adalah bagi sepatu Rasulullah SAW ni dua tali, ada dua tali, okey, dua tali. Saya dah kata dah, kita ni kalau macam kasut kita selalu pakai ni satu tali je kan, okey. Yang kita sekarang ni pula stylenya tak ada tali langsung, duk pakai macam kasut Crocs kan, Crocs. Tak ada masalah pun, tak ada masalah. Nanti kita baca Osman pakai satu tali saja. Okey. Osman radhiyallahu anhu. Haddatsana Ishaq. Ini daripada Abi Hurairah. Haddatsana Ahmad bin Mani'. Sana Abu Ahmad, sana Sufyan an Suddi. Qala Suddi ni antara ulama terkenal tafsir ni. Qala haddatsani man sami'a. Haddatsani man sami'a. Okay. Sami'a Amr bin Huraisin. Jadi daripada tabi'in. Sudah ni tabi'in. Dia kata dia mendengar daripada seseorang. Maksudnya ada majhul di situ. Okay. Ada seseorang mendengar daripada Amr bin Huraisin. Amr bin Huraisin ni sahabat. Dia dilahirkan pada perang Badar. Okay, perang Badar. Maksudnya budak je ni kan. Okay. Pada zaman Nabi dia budak ni. Dia dilahirkan pada perang Badar. Okay. Antara orang yang yang bersamalah. Bersama dengan zaman Umar tu kiranya membuka kota dan dia berpindah di Kufah dan dia jadi orang kaya sana, orang kaya yang sangat kaya lah di Kufah sana. Amr bin Huraisin. Okey. Ada Amru, ada waw tu tak bunyi tu. Itu hanya untuk beza Amru dengan Omar. Okey. Kalau Omar tanpa waw, huruf waw. Kalau Amru ada huruf waw. Okey. Jadi mana ada di sini antara ni Amr bin Asuddi dengan Amr bin Huraisin. Okey. Jadi terputus kat sini. Kalau kira kan terputus. Di sini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Sa'ad dan Abu Shaykh. Tapi itulah sudah ni pun kalau kira kan ulama yang terkenal. Okey. Dia kata dia dengar Ra'aitu Rasulullah SAW yusalli fi na'laini makhsufataini. Daku melihat Rasulullah SAW sembahyang. Dia kata Amr bin Harais ni pernah nampak Rasulullah SAW sembahyang fi na'laini. Dengan dua pakai kasut. Tengah sembahyang pakai kasut. Jadi tak ada masalah ya. Sembahyang pakai kasut. Cumanya kasut tu kotor, kita tak kotor. Kita kan kalau pijak mana-mana kan kotor kan. Kotor. Kalau lebih-lebih di Malaysia ni. Sebab kita punya udara tu kering. Udara kita kering. Udara kita basah. Jadi tanah basah, tanah mudah berbau. Jadi kalau kiranya kalau busuk tu busuk cepat lah. Okay? Berbanding kalau kita duduk di Madinah, di Mekah tu kering. Benda-benda yang kiranya ialah hanya tanah ni lambat dah tak berbau dah. Sampah pun cepat je bau hilang. Bahkan najis pun cepat hilang bau. Kita ni dah teruk lah bau. Kalau hancing kalau nak hancing juga kan. Cuma kalau isunya dia mudah hilang bau lah. Okey. Yusalli fi na'laini. Saya nak bagi tahunya tentang Nabi tu sembahyang pakai kasut. Tak membatalkan kalau pakai kasut. Makhsufataini yang dijahit. Makna kasut yang berjahit. Kasut yang berjahit di tepinya. Maksudnya kasut macam mana pakai berjahit? Macam kasut sneakers. Tak ada masalah di mana ada Nabi pernah pakai kasut yang berjahit. Okey, kasut yang jahit. Hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, hadatsana Ma'an, hadatsana Malik an Abi Zinad an A'raj.
Okay, Anil A'raj an Abi Hurairah. A'raj ni antara anak murid glamour lah Abi Hurairah ni. Boleh selalu jumpa nama-nama dia dalam kitab-kitab sahih kalau A'raj ni. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah antara kamu berjalan dengan satu kasut sahaja. Jangan berjalan dengan satu kasut saja. Liyan'ilhuma jami'an, pakai dua-dua belah sekali, ataupun auliyuhfihima jami'an, ataupun buang, maknanya pecat dua-dua sekali. Okey. Jangan pakai satu saja. Kalau pakai dua-dua. Kalau maksudnya kalau nak pecat dua-dua. Jadi kat sini makruh sangat Okey. Ada riwayat daripada tabi'in. Jadi tak kuatlah riwayat tabi'in, dia katanya pakai satu kasut ni amal syaitan, antara amalan syaitan. Tapi tak kuat ya. Jadi kalau kini kasut ni kena pakai dua-dua. Kita pelik sangat lah kalau orang pakai satu sebelah kasut saja. Tapi itulah, kalau laki kita sebelah kasut kita hilang tu, jangan pakai dua-dua lah. Jangan pakai satu terus pecah-pecah lah. Senang jalan tak ada kasut, terus senang. Okay. Jadi kita nak beramal dengan hadis ini. Okey, beramal dengan hadis ini. Maksudnya kalau orang tanyalah, kenapa engkau ni ada sebelah kasut, pakai je lah. Nabi kata larang. Itu sebenarnya Nabi larang pakai kasut sebelah sahaja. Walaupun hilang pun hilang lah. Pakai sebelah ataupun dua-dua belah cabut kan. Carilah kasut kat mana-mana Haddatsana Qutaibatu an Malikin an Abi Zinad nahwahu. Riwayatkan oleh Abi Zinad juga. Hadatsana Ishaq bin Musa, hadatsana Ma'nun, hadatsana Malikun. Malik ni Imam Malik lah, Malik bin Anas. An Abi Zubair, an Jabir ni Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni dia Islam dia lambat sikit, walaupun dia kat Madinah tu, dia antara golongan Khazraj ni. Okay. Ansar Khazraj, dia lambat masuk, akhirnya lambat masuk Islam. Tapi yelah, dia akhirnya dia masuk Islam jugalah. Bapak dia pun masuk Islam juga, tapi bapaknya pun kalau masuk Islam pun dia tak bagi anak dia ni sertai perang dengan Nabi. Okay. Sehinggalah bapaknya Abdullah bin Jabir, bapaknya nama Abdullah bin Jabir, dia Jabir bin Abdullah. Okay. Abdullah bin Jabir ni meninggal pada perang Uhud tu, dia meninggal. Jadi sejak bapak dia meninggal ni, dialah jaga adik-adik dia. Jadi dia pernah lah kiranya dia sakit. Okey, sakit, dan dia dalam keadaan sakit tu dia mengadu kat Nabi lah macam mana macam mana kalau saya pun mati, anak-anak adik-adik saya semua perempuan, saya seorang lelaki. Ada beradik-beradik pun perempuan, macam mana? Jadi turun ayat mengenai kalalah, okey, mengenai cara pembagian harta. Kalau ada adik perempuan tu, dia kalau satu dia akan hanya dapat separuh daripada harta. Kalau berdua orang dia kena bahagi 2/3. Yang selebihnya yang asabah tu lah, mana saudara-saudara terdekat tu lah, yang lelaki. Yang itulah tentang hukum hakam tentang kalalah, dia panggil kalalah. Okey, pembahagian harta. Okey, ini Jabir bin Abdullah. Nabi Jabir bin Abdullah ni banyak cerita dia. Okey, antara ceritanya dia pun dia kahwin dengan janda. Nabi tanya, kenapa kahwin dengan janda? Kenapa tak kahwin dengan anak dara? Kalau anak dara okey, dia kata sebab ni lah, siapa nak jaga adik-adik aku? Janda juga yang pandai. Dia kata gitulah antaranya lah. Tapi Nabi bagi tahulah, kalau boleh anak dara, cari anak dara, dia kata. Gitulah. Tapi itu pandangan hukum. Kalau kiranya sama ada kahwin janda ataupun kahwin dara, sama je hukumnya, maknanya sah lah. Tak ada afdal ni mana tak ada afdal ni mana. Okey, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha. Okey, riwayat pada Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguhnya Nabi melarang an yakula. Okey, yakni ar-rajul bishimalihi, melarang memakan dengan tangan kirinya,
Au yamshi fi na'lin wahidatin, ataupun berjalan pada kasut yang satu sahaja. Jadi ya Nabi tak bagi makan dengan tangan kiri. Tak bagi makan dengan tangan kiri. Hadis ni sahih riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Hadis ni kuat ni. Hadis ni kuat. Jadi nak ada larangan lah. Jangan makan tangan kiri. Dia kata tak, dia kidal pun tak boleh makan tangan kiri. Kidal setakat main gitar kat kidal menulis itu boleh kira lagi. Dengan makan tangan kiri. Itu isunya. Sebab kita tahu dah tangan kiri ni kan cebok, tangan kanan ni akan makan. Ini pun antaranya ajaran Nabi SAW untuk memuliakan kanan, menganan. Diajarkan kanan. Ajarkan anak supaya menggunakan bahagian kanan. Ini pun kita semua tahu. Cumanya kini kita perlu tegaskan. Sebabnya orang tak ingat-ingat kan. Dia kata apa ni ustaz, kanan saja, kita kena pakai dua-dua. Pakai dua-dua tu boleh, tapi mengutamakan kanan. Dia kata tengok Salah tu, Salah selalu pakai kaki kiri. Liverpool. Tak ada masalah kiri kanan tu nak main bola tu. Cumanya memuliakan tangan kanan, bahagian kanan. Banyaklah hukum makan tangan kanan ni. Masuk rumah sepatutnya kanan, keluar rumah dengan kaki kiri. Itu contohnya lah. Haddatsana Qutaibatu an Malikin. Hak ni maksudnya hak tahwil. Wa haddatsana Ishaq bin Musa haddatsana Ma'nun haddatsana Malikun. Yang ni saya kena tulis sanad ni. Ni maksudnya Tirmizi daripada Qutaibah daripada Malik. Lepas tu berubah sanadnya. Maknanya Malik tu terus daripada Abi Zinad bawah tu, daripada A'raj, daripada Abi Hurairah. Semua tu satu Qutaibah, Malik, Abi Zinad, A'raj, Abi Hurairah. Maknanya sanadnya ada 5 orang. Berbanding dengan sanad satu lagi Ishaq, Ma'nun, Malik, Abi Zinad, A'raj, Abi Hurairah, ada 6. 6. Jadi hak tu hak tahwil, maknanya dia akan kembali balik kepada bawah tu, hak tahwil. Yang saya sebut dah, ramai ustaz-ustaz tak reti ni. Hak tu hak benda. Saya terang pun kadang-kadang tak faham. Susah nak faham ni. Jadi kenapa kita bahas tentang 5 sanad ataupun 6 sanad? Para ulama hadis dia menyukai adanya sanad ali, sanad tinggi. Sanad-sanad yang pendek, dia akan kalau kiranya cucu daripada datuk. Lagi bagus gitu. Daripada cucu, anak, datuk. Ada 3 orang situ. Kalau boleh nak skip, tak boleh skip macam tu Benda dengar betul-betul dengar betul-betul. Skip tu pula jadi hukum tak sahih pula jadi. Skip tu pun ada masalah juga tu. Dia tengah talbis. Dia macam-macam nak mengaburi sanad. Kat sini ada 5 ataupun 6 sanad. Daripada A'raj, dari Abi Hurairah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak faham kita akan cerita lagi. Bukan senang nak faham sanad ni. Hak tu hak tahwil. Hak dia akan ganti. Kalau kita tengok Malik tu ada bawah tu Malik. Kalau Malik tu kita kena cari bawah tu Malik. Dia akan bersambung situ. Itu maksudnya. Kalau kita baca sanad Muslim, macam tu lah, lagi banyak hak. Dalam satu hadis ada sedekat 5 hak. Gila nak faham semua sanad-sanad. Jadi kena buat lukisan kadang, ya Allah. Yang ni kita belajar santai-santai je kan. Kalau belajar secara mendalam satu-satu, saya dah kata dah letih nak faham, nak kenal seorang-seorang ni. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Ni Nabi sendiri berkata, Nabi sendiri kata. Tadi naha tu dia tak sebut dari sudut, maknanya dia sebut melarang. Melarang tu apa kalam dia tak sebut kalam. Yang ni sebut kalam ni tu. Dari sudut dari sudut fiqh Syafi'i, dia lebih mengutamakan hadis qauli berbanding hadis fi'li. Tapi ada orang kena menolak hujah Syafi'i. Dia kata
Tak ada beza pun. Takkanlah Nabi buat, takkanlah Nabi kata tak buat. Okay. Nabi kata tak buat. Dua-dua sama je. Bukan jenis macam kita. Cakap je, buat tidak. Kan dia kata gitu. Tapi itulah. Kalau hadis qauli, sebenarnya bagi faham, hadis qauli lebih kita nampak nyata, jelas. Okay? Jelas. Tapi perbuatan kita boleh takwil. Kita takwil. Kata-kata pun boleh takwil juga. Tapi perbuatan boleh takwil. Contohnya tentang perbuatan Nabi. Nabi tengah sembahyang tahajud. Okay? Kaki Aisyah belunjur. Jadi dia tolak kakinya. Jadi tersentuhlah ke situ kan. Tersentuhlah kaki Nabi. Kaki Aisyah. Tangan Nabi sentuh tangan Aisyah. Sepatutnya batal lah sembahyang. Tapi itulah. Ini adalah fi'li. Jadi fi'li tu boleh takwil. Mungkin berlapik. Tolak dengan berlapik. Okay, banyak boleh takwil situ. Okay. Tapi qauli ni kita nak takwil pun tak boleh sangat sebab ni dia jelas daripada kalam Nabi. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Apabila lah kira salah seorang dari kamu memakai kasut, hendaklah bermula dengan kanan. Okey, pakai kasut tu dengan kanan. Kita ni biasanya pakai ikut sedat kaki. Okey, tak salah pun ikut sedat kaki. Tapi kalau nak pahala, nak senang pahala ni lah antaranya. Bukan sekadar pakai saja-saja, pakai dengan sunnah. Okey, pakai dengan sunnah. Boleh tentang kaki kanan. Kalau naik mimbar tu, kalau imam tu naik kaki kanan, turun kaki kiri. Okey. Tak ada hadis pun ustaz. Memang tak ada hadis, tapi Nabi sebut kena mula dengan kanan. Nabi suka kanan, menganan, dia panggil menganan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Apabila dia cabut kasutnya, cabut dengan sebelah kiri. Faltakunil yumna. Kat ni sebutnya, hendaklah kamu mulakan dengan kanan awwalahuma. Okey, sebagai awalnya. Tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Okey. Pada yang pakai kasut dan seterusnya pada mencabutkan kasut. Yang akhirnya maknanya yang sebelah kirinya belah kasut, cabut kasut. Okey. Itu hadis qauli hadis ni hadis ni pun sahih, diriwayatkan oleh Bukhari diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maknanya muttafaqun alaih. Okey, bukan hadis yang biasa-biasa nak tolak gitu saja. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'batu, haddatsana Ash'athu wa ibn Abi Sya'sa. Ni dia bagi qarinah Ash'ath tu siapa? Abi Sya'sa nama dia. An abihi, daripada bapanya, an Masruq ni tabi'in. An Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okay, daripada Aisyah, anak pada Abi Bakar kan. Aisyah berkata qalat, semua ni perawi yang kini glamour belakang ni. Kan Rasulullah SAW yuhibbut tayammun. Rasulullah SAW ni ini cerita cara Nabi suka. Okay, bukan Nabi kalam yuhibbut tayammun mastata'a, selagi mana dia boleh, fi tarajjulihi wa tana'ulihi, pada berjalannya dan pada pakai kasutnya, wa tuhurihi, dan juga pada membasuhkan membersihkannya. Maknanya nak basuh kasut, nak basuh kaki pun sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Kita kalau boleh dua straight pun tak apa juga kan, straight. Tapi yang paling penting sekali menganan. Okey, menganan. Itu dia panggil menganan. Okey. Haddatsana Muhammad bin Marzuq Abu Abdillah sana Abdullah Rahman bin Qais Abu Muawiyah, haddatsana Hisham an Muhammadin an Abi Hurairah qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abu Hurairah berkata, kana lina ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan, adalah pada kasut Rasulullah SAW itu dua tali. Wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abu Bakar pun gitu, Umar pun begitu. Dia pakai dua tali kasut. Okey. Nama Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Tiga tu. Wa awwalu man aqadan.
wahidan, dan orang yang pertama yang mengikat satu tali kasut, okey, mengikat satu, Osman radhiyallahu anhu. Okey, Osman. Ni bagi tahulah kalau dia pakai kasut cara lain, bukan masalahnya tak ikut Nabi, melawan Nabi, tak ada masalah pun tak ada masalah. Tak nak tali pun tak apa, tak nak berkasut pun tak apa, tapi tak berkasut jalan ni kaki-kaki lah kan. Okey, itu jelas maknanya ini Osman. Okey, Osman dia pakai satu tali. Jadi ni pun kita biasa pakai satu tali kat rumah mana-mana pakai kasut Jepun kasut Jepun sifar Jepun kita panggil, sifar Jepun. Okey, itu hadis berkenaan dengan kasut. Seterusnya hadis berkenaan, kita ada masa lagi. Hadis berkenaan dengan cincin Nabi Muhammad SAW. Babu ma jaa fi zikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan menjelaskan fi zikri, menyebut mengenai khatam, okey, cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat sini hadisnya ada 8 hadis. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahidin, dan bukan seorang saja, banyaklah maknanya. Okey, tapi disebut ni makna Qutaibah ni. An Abdullah bin Wahab an Yunus an Ibn Shihab. Ibn Shihab ni antaranya ulama yang glamour, yang Ibn Shihab Az-Zuhri. Namanya ada kat semua kitab hadis, termasuk tis'ah tu semua ada. Dia antara orang yang bersungguh-sungguh mencari hadis pada zaman Khalifah Umar bin Aziz. Okey, Umar bin Aziz. Dia dapat surat surat rasmi daripada kerajaan. Okey, dia ikut tok guru dia. Tok guru dia dapat surat rasmi tu, dan dia ni menghafal. Tok guru dia tu jumpa orang dapat Dia dapat pegang hafal, dia pegang simpan. Okey, itu Ibn Shihab. Maknanya dia pembantu researcher dia, maksudnya pembantu tu dia banyak simpan. Yang ketua penyelidik kadang-kadang tak simpan. Dia bagi je kat orang tu ambil Okey, Ibn Shihab ni. Ibn Shihab Az-Zuhri. Orang tarikh benci, banyak kritik Ibn Shihab Az-Zuhri ni, sebab dia tahu dah tolak Ibn Shihab Az-Zuhri ni tolak banyak hadis lah. Dia bukan sama glamour, dia antara yang banyak yang menghafal hadis lah. Seperti Abu Hurairah paling banyak, dia maknanya paling banyak di kalangan tabi'in. An Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik. Kita banyak sebut tentang Anas bin Malik. Kita cerita dia sikit kan. Anas bin Malik ni banyak anak dia, lebih 100 anak dia. Tapi ramai juga anak dia meninggal. Terutama sekali ada wabak berlaku di Syam, wabak penyakit taun. Anak dia mati dekat 80 orang katanya, dengan cucu cicitnya 128 sekarang cicit dah. Cucu cicit dia meninggal di Syam tu. Dia duduk Syam. Anas bin Malik pun meninggal sebab penyakit kusta, dan dia pun bagi cadangan supaya yang mandikan jenazah dia adalah Muhammad bin Sirin lah. Okey, Muhammad bin Sirin kita dah sebut dah, antara ulama terkenal tabi'in yang kiranya pakar mengenai tafsir mimpi. Banyak kita dengar mengenai Ibn Sirin kalau tentang takbir mimpi, Ibn Sirin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, daripada Anas bin Malik berkata, kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min wariqin. Adapun cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perak. Jadi lelaki boleh pakai perak. Boleh pakai perak. Wa kana fasuhu habasyian, dan dia punya kepalanya, matanya lah adalah daripada Habasyah. Maknanya ada mata jugalah. Ada yang kiranya cincinnya, dan ada yang mata. Okey, nanti kita cerita ada yang hadis, ada yang untuk cop. Okey, ada tulis nama cop Rasulullah. Yang ni dia sebut tentang hadis ada mata daripada Habasyah. Okey, mata batunya lah daripada Habasyah. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Abu Awanah. Okey, cincin saya tak lama tak pakai cincin. Ada dulu ni saya letak mana, dah hilang pun. Cincin beli Mesir kita ni kadang-kadang jarang nak jaga cincin ni. Okey, jarang jaga cincin. Sebab kita tak cuak pakai cincin kan. Tapi antara sunnah lah. Saya dulu pakai juga, pakai hilang macam tu.
Orang yang suka, ada juga jenis pengumpul pengumpul cincin, itu antara minat seseorang lah. Tapi ada kiranya, ada kita akan jumpa hadis Nabi tak pakai cincin. Banyak masanya Nabi tak pakai cincin. Nabi pakai untuk tujuan je. Untuk tujuan nak chop ke apa semua, lepas tu dia tak pakai dah, letak balik simpan. Okey. Yang tu ada riwayat Nabi tak pakai cincin. Hadatsana Qutaibah hadatsana Abu Awana an Abi Bishrin an Nafi'in. Nafi'. Okey, Nafi' ni antara anak murid terkenal lah Abdullah bin Umar. Daripada Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni antara, ialah kita dah sebut dah tadi, dia ni suka sangat ikut Nabi. Lepas tu dia tu kuat sangat beribadat, kuat sangat beribadat. Dan dia ni pun banyak kedudukannya di sisi khalifah lah, paling besar sekali, sebab dia antara ulama yang terkenal lah, anak daripada Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun tak terlibat dalam perang Siffin ke perangnya fitnah tu, antara perang antara Muawiyah dengan Ali, dia tak terlibat. Dia tarik diri, dia tak nak terlibat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia mengambil cincin daripada perak. Cincin daripada perak. Fakana yakhtimu bihi wala yalbasuhu. Ni hadisnya. Dia guna untuk chop, untuk pakai chop. Kat sini jadi Muhammad Rasulullah tulis. Muhammad bawah, Rasul Allah. Kalau baca Allah Rasul Muhammad maksudnya. Mana dia ada baris Muhammad Rasulullah. Banyaklah kita tengok gambar tentang gambar Muhammad Rasulullah yang selalu pakainya bentuk tulisan tu ialah dalam bendera bendera tentera, apa dia panggil, tentera teroris pun selalu pakai yang tu juga tapi tak ada masalah. Cumanya isunya tentang, kita ceritanya tentang chop tu lah, macam mana bentuknya. Wala yalbasuhu, Nabi tak pakai, Nabi hanya guna untuk chop sahaja. Ini pandangan daripada Umar. Qala Abu Isa, Abu Bishr ismuhu Ja'far bin Abi Wahsyiyah. Kata Abu Isa ini adalah At-Tirmizi, bahawa Abu Bishr itu namanya Ja'far bin Abi Wahsyiyah, nama dia. Abi Bishr, perawi hadis. Hadatsana Mahmud bin Ghailan ana Hafs bin Umar ibn Ubaid huwa at-Tanafisi. Hadatsana Zuhair Abu Khaisamah an Humaid an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik juga. Qala kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah wa fassuhu min. Adapun cincin Nabi itu daripada perak dan kepala dia pun daripada perak. Maksudnya tadi ke mata tadi daripada Habsyiyah daripada Habsyah. Habasyian. Ni matanya tak ada mata. Kita kena faham cincin yang sunat pakai adalah cincin yang ada mata. Sebab Nabi pakai cincin yang ada mata. Yang ada ulama sebut cincin yang bentuk dipanggil diblah. Kita panggil cincin belah rotan. Cincin belah rotan tu ada yang ulama kata makruh sebab ni tak ada mata. Dan sunat dipakai pada jari apa? Kita orang Melayu ni pakai jari manis. Nabi pakai jari ini sebenarnya. Tapi tak ada masalah pun pakai tentang jari ni. Ibu jari pakai cincin Ada ulama kata haram. Ada ulama pakai haram. Ada orang kata tak apa pakai mana-mana. Itu memang dia tak belajar lah tu yang ada dalam kitab-kitab fiqh haram. Ada yang kata haram pakai ni. Tapi itu hanya ijtihad ulama lah. Seboleh-bolehnya pakai kat sini dua ni lah. Yang ni pelik sangat ni. Duk tengah pun lagi pelik. Yang pakai 5 tu Nabi tak buat. Itu dah melampau-lampau tu Hadatsana Ishaq bin Mansur. Mana cincin saya? Saya dah terlupa dah cincin saya hilang. Sejak PKP ni tak ambil hal, duduk rumah je tak keluar. Jadi tak tahulah bagaimana. Hadatsana Ishaq bin Mansur, hadatsana Mu'adz bin Hisham Sani Abi an Qatadah. Dari dah 40 minit nanti kita berhenti kat sini. An Qatadah an Anas bin Malik qala lamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini sebabnya
Apabila Rasulullah SAW menghendaki an yaktuba ilal ajami, nak menulis surat, menulis surat yang dihantar kepada ajam. Nabi tulis surat pada 6 Hijrah. Okay, 6 Hijrah Nabi tulis. Lebih-lebih lagi pada selepas perjanjian Ridwan, pada perjanjian perjanjian dengan Mekah. Perjanjian dengan Mekah dia panggil apa? Bayar Ridwan sebelum tu, selepas tu. Perjanjian dengan Mekah, Nabi pun ambil masa tu untuk hantar surat kepada raja-raja di sekitar. Antaranya Raja Mesir pun sampai, Habsyah tu pun sampai, Raja Habsyah, okey, Raja Habsyah sampai. Raja Habsyah kan kita dah tahu, Raja Habsyah ada yang masuk Islam kan, tapi selepas dia meninggal, selepas itu Raja Habsyah bukannya Islam lepas tu, okey. Sebab yang meninggal yang masuk Islam tu dah meninggal. Itu pun dia hantar surat, dia hantar surat ke Rom, dia hantar surat ke Parsi. Jadi kat situ surat tu ada chop, okey, chop Muhammad Rasulullah. Qila lahu, diperkata padanya, ada orang kata kepada Nabi, innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun. Okey, orang-orang yang bukan Arab, ajam ni maksud orang bukan Arab, tidak menerima satu tulisan risalah yang tiada padanya khatam. Okey, yang maknanya yang ada khatam, maknanya yang ada cop tu saja yang boleh diterima dia surat yang bercop je. Okey, fastana, kita pun sekarang ni pakai surat yang dicop lah kan, tak ada tanda tangan, tak boleh terima kan. Fastana khataman, maka Nabi pun buatlah satu cincin, faka'anni anzuru ila bayadhihi fi kaffihi, seakan aku melihat, okey, cahaya putih pada tapak tangannya. Jadi kepala tu letak mana? Okey, Nabi pakai cop, tapi Nabi banyak pusingkan matanya ke arah, ni panggil ke arah tapak tangan. Okey, tapak tangan. Okey, itu maknanya ke dalam. Kita nak tunjuk macam mana. Tunjuk jam adalah, lepas tu saya bawa lah cincin ni. Maknanya kalau cincin dia tak tunjuk besar. Okey, kita masuk ke dalam. Okey, masuk ke dalam. Jadi itu antara yang Nabi buat selalunya, masuk ke dalam dia punya matanya. Okey, itu hadis yang ke-91. Jadi kita setakat tu dulu, kita buka soalan. Okay, kita dah 45 minit dah. Okey, kita dah janji dah, kita setakat kita punya sesi ni 40 minit supaya kita tak letih kan. Kena habiskan semua ni, banyak lagi. Kita buka soalan lah, senang kita buka soalan. Nak bertanya nak buat cincin macam mana? Ustaz, ada 2 soalan kat sini Ustaz. Boleh, teruskan. Yang pertama, dia pasal makan pakai tangan kiri memang dilarang lah kan. Itu ada saya pernah jumpa orang memang kidal, dia makan dengan sudu atau garfu lah, tangan kiri. Dia bila kata boleh ke makan pakai tangan kiri? Nanti dia kata tak apa kalau ada macam, seolah-olah kalau ada alat lain macam sudu atau garfu tu tak dikira tangan. Tak dikira tangan. Baik. Dia macam pakai tangan lah, tak pakai tangan kiri lah kan. Okey, tak apa tu. Itu soalan pertama. Soalan kedua? Soalan kedua, betul ke ada yang kata kalau orang lelaki pakai cincin dia perak kan, pakai cincin boleh lindung dia daripada sihir. Itu itu tak ada hadis tu. Okey, tak apa. Kita jawab satu-satu dululah. Satu tentang kidal lah, orang kidal. Dia kalau tak boleh makan kanan, dia pakai sudu. Okey, itu pun tak ada riwayat orang kata macam tu zaman Nabi mana ada pakai sudu, satu hal. Okey, itu hanya pandangan dia. Okey, kita sepatutnya mengutamakan kanan, menganan. Okey, yang tu pun kita kena faham itulah kita sunnah yang kita pertahankan. Nak tahu tak perbezaan kita dengan umat-umat lain? Maksudnya perbezaan kita dengan Kristian, dengan setakat saya mengajar akhlak sebab bidang saya bidang akhlak. Dia orang tak ada contoh tauladan yang boleh diikuti 100%. Kita ada.
Kita ada namanya Rasulullah SAW, ikutan kita dari segi jalan, pakai apa semua. Jadi yang tu yang kita bawa, kita bawakan. Jadi orang kata kalau menganan ni kita kalau boleh-boleh macam tu lah buat kita ni umat Nabi Muhammad perlu ikut daripada dia lah. Jadi kalau tak boleh guna tangan kanan, yang ni diajar oleh, saya ingat Syekh Nuruddin ajar saya masa tu kami di Mesir sana. Kalau kita makan tangan kanan, jadi kita nak minum tu tangan kiri, sebab tangan kanan dah kotor dah makan, kita pakai tangan. Okey, kita makan ni tak sama dengan orang makan kering, kita makan berkuah kan, yang makan kita berkuah. Dia orang makan roti main cicah-cicah macam tu. Jadi kita nak pakai cawan sebelah kiri tu, jadi cara pegangnya sudah ni saya ada cara. Jadi cara kita pegang kiri, yang kita tolak sebelah kanan. Okey, tolak ni. Tolak. Maknanya kita pegang, kita juga ambil berkat pada sebelah kanan ni maksudnya. Okey. Itu caranya. Dia cara ni ajar. Jadi sepatutnya begitulah, begitu. Orang yang tak berilmu tu kita tak payah ikut lah. Okey, tak payah ikut. Sebelah kanan tu, sebelah kanan. Yang tu soalan yang kedua berkenaan, sudah lupa pula. Soalan apa tadi? Soalan kedua? Cincin dia. Apa masalah dengan cincin tu? Cincin yang ada orang kata, kalau orang lelaki pakai cincin perak tu boleh lindung daripada sihir. Tak ada. Sama kan. Sihir tu macam-macam jenis kan. Sihir ni ada 77 santau. Pakailah cincin tu. Syaitan tak lari tengok cincin ni. Syaitan tak lari tengok cincin. Okey. Kalaulah dia beranggapan, ni kita kena faham kalau kita beranggapan bahawa cincin itu, ni kalau jawapan saya ni agak kontroversi ni, sebab saya tahu dah ada orang yang bercanggah pandangan ni. Kalau orang beranggapan bahawa cincin itu boleh menghalang dia, maknanya dia boleh menyelamatkan dia, okey, itu dipanggil tangkal. Faham tangkal kan? Tangkal tahu tak tangkal apa ni? Saya tak ada. Ni contohnya tangkal contohlah. Jadi diikat sebelah kanan, pakai sebelah ni kan. Sebab apa kau pakai tu? Untuk melindungi daripada sihir, daripada jin. Itu dipanggil tangkal. Tangkal ni dia tak semestinya ikat kat tangan, dia tak semestinya pakai kat leher. Dia mungkin boleh juga pakai kat cincin. Cincin. Jadi kena faham semua para sahabat menolak apa cara untuk memakai tangkal, sebab Nabi mengharamkan pakai tangkal. Hadisnya Nabi sebut man 'allaqa tamaim faqad asyraka. Barang siapa menggantung tamaim ni tamimah, dia jamak pada tamimah, iaitu tangkal, maka dia telah melakukan syirik. Syirik itu syirik, perbahasan ulama'nya syirik itu bukan syirik besar, syirik kecil. Syirik kecil pun dia antara golongan syirik, antara dosa besar jugalah. Jadi tak boleh. Ada riwayat sahabat dia pakaikan tangkal untuk anaknya yang tak boleh baca Quran. Jadi dia pakaikan tangkal dengan Quran. Okey, maknanya baju ke apa semua kan, tak tahulah. Tangkal Quran boleh. Tangkal Quran boleh. Jadi tangkal haram Kalau dia katakan cincin tu pakai kerana untuk melindungi diri daripada sihir dan setan, for sure itu adalah haram. Itu pandangan saya, haram. Tak boleh. Man 'allaqa tamaim faqad asyraka. Sebab ada hadis lah. Siapa yang menggantung tangkal, dia telah melakukan syirik. Okey, tapi kalau dia pakai saja tak kisah. Mungkin itu isu mungkin dah pula kan. Mungkin hantu tu takutkan rotan. Pakai rotan ke apa kan, dia punya tu. Jadi tak boleh sebenarnya tak boleh. Hukumnya bagi pandangan saya memang tak boleh. Jelas-jelas itu adalah tangkal adalah haram.
Okay. Saya pun pernah tengok anak saya, ada benda lah tergantung dekat buaian. Ada benda lah. Saya pun pelik. Anak saya pun tengok je dekat buaian tu. Saya pun tengok apa benda tu. Jadi saya buka-buka tu, ada kantung yang isinya benda-benda tajam. Dia kata setan ni takut benda tajam. Ada gunting, jarum, paku, apa benda lagi, pisau kecil lepas tu lipat. Dia kata, apa kau buat ni? Haram. Dia kata, benda ni haram. Saya pun cabut, kata tak payah. Saya akan bagi tahu kat anak dekat rumah, anak saya ni jangan takut untuk diganggu setan, sebab saya dah baca untuk dia sebelum daripada dia dilahirkan. Okey. Sebab Nabi pun bagi nasihat, sebab siapa yang membaca doa ketika mana dia bersama isteri, anak dia tu kalau direzekikan akan terlindung daripada setan. Okey, doanya yang glamour lah, banyak kita baca dah tentang doanya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Okey, itu boleh buka tu. Itu pun ada riwayat Tirmizi dan itu pun banyak dalam buku-buku doa. Saya ulang itu untuk anak kita lah tu. Okey. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Jadi itulah anak saya yakinlah kalau ternampak syaitan pun memang boleh nampak, tapi dia tak akan terkejut je sebab saya dah baca dah. Biasalah budak-budak ni penakut tu satu hal, lipas pun takut. Lipas takut, cicak takut, apa benda lah kan. Tapi itulah. Okey, insya-Allah adalah kita ada bacaan yang boleh kita, yalah, antaranya boleh kita jauhkan daripada syaitan. Tak perlulah kepada cincin yang cincin perak tu. Antaranya lah saya bagi lagi satu bagi contohnya bacaan ayat kursi selepas sembahyang. Bacalah setiap kali lepas sembahyang, insya-Allah akan terjaga sampai sembahyang yang seterusnya. Okay? Kalau kita baca malam ni ayat kursi, insya-Allah sampai esok lega, tak ada apa. Jadi kalau kita nampak ada gangguan bacalah ayat kursi, insya-Allah selamat, takkan ganggunya. Okey, takkan